Membuka tirai kesunyian, suara yang terpendam. Bunyi hujan yang menitik perlahan di atas bumbung rumah sewa 2 tingkat itu seakan-akan menjadi teman setia dalam malam yang panjang. Di luar, lampu jalan berkelip redup, seperti turut menahan tangisnya. Dalam bilik kecil yang separuh gelap, seorang lelaki duduk termenung di tepi jendela, diam, kaku, seolah-olah masa sudah berhenti. Saya pernah memiliki segalanya, cahaya kamera, sorakan penonton, dan cinta yang kelihatan sempurna. Tetapi di tengah segala gemerlapan itu, saya kehilangan diri sendiri. Suaranya pecah perlahan antara kenyataan dan penyesalan. Syamsul Yusof, nama yang pernah menjadi lambang kejayaan sinema Malaysia, kini hanya tinggal bayangan. Dulu, setiap langkahnya disambut dengan kilatan kamera. Setiap filmnya menjadi tajuk utama. Namun malam ini hanya kesunyian yang berbicara. Dia menatap sehelai gambar lama di meja. Gambar seorang wanita tersenyum, memegang tangan anak kecil. Wajah itu, walau samar dalam cahaya malam, masih menusuk hati. Adakah kemasyhuran benar-benar mampu menebus kehilangan kebahagiaan? Bisiknya, seperti bertanya pada dirinya sendiri. Kehidupannya yang dulu kelihatan sempurna kini berubah menjadi kisah sepi yang penuh luka. Antara tanggung jawab, ego, dan cinta yang semakin pudar, Syamsul hidup dalam dunia yang semakin jauh dari dirinya sendiri. Rumah yang dulu penuh tawa kini sunyi. Anak-anaknya tidak lagi berlari menyambut di depan pintu. Setiap kali pintu dibuka, yang menyapa hanyalah bayangan masa lalu dan aroma kopi sejuk yang tidak pernah diminum. Malam-malamnya diisi dengan skrip yang tidak lagi punya semangat. Kertas berselerakan di meja kerja, penuh dengan dialog yang tak terselesaikan. Kadang-kadang dia menulis, tapi tak pernah habis. Seolah-olah setiap ayat membawa beban perasaan yang tak mampu ditanggung. Dunia film yang pernah menjadi pelarian kini menjadi cermin, mencerminkan kepedihan yang dia cuba lupakan. Ada masa dia keluar, memandu tanpa tujuan. Jalan-jalan Kuala Lumpur yang dulu penuh makna kini hanya jadi lorong kenangan. Di lampu isyarat, dia melihat pasangan bergelak di dalam kereta dan senyumnya tawar. Aku juga pernah begitu, bisiknya. Tapi yang tinggal kini hanyalah ruang kosong. Di hati, di rumah, dan di layar hidupnya. Syamsul tidak pernah menyangka bahwa cinta juga boleh menjadi luka paling dalam. Hubungannya dengan istri yang dulu penuh kasih kini hanya tinggal kenangan pahit. Mereka pernah melangkah bersama, membina nama, menghadapi dunia hiburan yang penuh tekanan. Tapi di balik senyum depan kamera, ada ribuan pertikaian kecil yang lama-kelamaan membunuh rasa. Kita terlalu sibuk menjadi sempurna di mata orang lain, sampai lupa bagaimana menjadi manusia, katanya suatu malam, dalam sebuah temu bual lama yang kini hanya tinggal di internet. Kini, setiap kali nama Syamsul disebut di media, yang muncul bukan lagi kejayaan, tetapi pertikaian. Dia belajar bahwa ketenaran bukan perisai. Ia rapuh, ia menghakimi, dan dalam sunyi, dia mula bertanya kepada diri sendiri, adakah semua ini berbaloi? Dalam kesendiriannya, Syamsul belajar untuk hidup tanpa sorakan. Dia bangun pagi, menyiapkan sarapan sendiri, membaca doa perlahan sebelum menulis. Dia masih mencintai seni, tetapi kini seni itu bukan lagi tentang kemasyhuran. Ia adalah terapi, cara untuk berdamai dengan dirinya yang hancur. Kadang dia duduk di masjid kecil dekat rumah, menatap langit-langit, mendengar suara azan yang menggetarkan hati. Di sana, untuk sesaat, dia merasakan ketenangan yang tidak pernah dia temui di pentas atau layar lebar. Namun setiap kali malam tiba, kesunyian kembali menghampiri. Dia masih menyimpan cincin perkahwinannya di dalam laci, bersama beberapa surat yang tak pernah dikirim. Dalam surat itu, dia menulis, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk memahami. Mungkin aku bukan suami yang baik,
tapi aku pernah coba. Mungkin aku gagal menjaga cinta, tapi aku benar-benar menyayanginya. Kehidupan Syamsul kini seperti film yang tidak selesai. Setiap babak tergantung, setiap dialog tertinggal di udara. Kadang dia tertawa melihat ironi itu, pengarah yang mampu mencipta akhir bahagia untuk wataknya sendiri, tapi gagal menulis akhir untuk hidupnya. Dan malam itu, di antara bunyi hujan dan cahaya samar lampu jalan, dia menutup matanya perlahan. Dalam kegelapan, hanya satu pertanyaan bergema di benaknya. Apakah kebahagiaan masih mungkin bagi seseorang yang pernah memiliki segalanya, lalu kehilangan segalanya? Kisah itu berakhir di situ, dengan lampu berkelip-kelip dan hati masih sakit. Kenangan masa muda, cahaya, dan permulaan. Saya masih boleh mengingati segalanya, seperti satu film lama yang berputar perlahan di layar ingatan. Waktu itu saya baru berusia 21, berlari meniti antara mimpi dan kenyataan, dengan semangat yang tidak pernah pudar, walau hanya sekejap. Cahaya lampu studio, bau alat solek, dan bunyi para kru memanggil nama saya. Semua itu seperti lagu pertama, yang membuka bab kehidupan saya di dunia seni. Saya masih muda, masih polos, dan saya pikir dunia ini hanya tentang kejayaan, sorakan, dan cinta yang indah. Saya masih ingat malam pertama saya berdiri di set penggambaran film. Tangan saya menggigil memegang skrip, tetapi hati saya menyala-nyala. Inilah saatnya, bisik saya sendiri, seperti seorang anak kecil yang baru belajar berlari. Muka saya disapukan bedak murah, baju pinjaman yang sedikit longgar di bahu, tetapi perasaan di dada, tidak ada yang lebih megah dari itu. Bila kamera mula berputar, saya rasa seperti seluruh dunia sedang memerhati saya seorang. Di luar set, hujan renyai turun. Saya masih ingat momen itu. Bau tanah basah bercampur dengan aroma lampu panas di lokasi. Saya berlari ke bawah khemah kru, tertawa sendirian, dan menyadari bahwa saya benar-benar jatuh cinta pada dunia ini. Cinta pada seni, cinta pada watak-watak yang memberi saya peluang menjadi orang lain setiap hari. Saya masih ingat kasut kulit lusuh yang saya beli di pasar malam, kasut yang saya pakai untuk 3 tahun pertama saya berlakon. Tapaknya koyak, warnanya pudar, tapi setiap calar pada kasut itu adalah saksi kepada langkah-langkah pertama saya menuju impian. Saya tidak pernah lupa malam pertama film saya ditayangkan, pawagam penuh, lampu padam, dan hanya layar putih yang menyala di hadapan. Ketika wajah saya muncul di skrin, penonton bersorak. Suara itu bergema dalam dada saya seperti ombak yang tak berakhir. Saya senyum, tapi dalam hati saya berjanji, aku akan teruskan sampai ke puncak. Saya tidak tahu, janji itu juga akan menjadi beban yang menghancurkan saya bertahun-tahun kemudian. Tahun-tahun muda saya penuh dengan cahaya. Saya tidur hanya 3 jam sehari, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, dari drama ke film, dari pentas ke televisyen. Tidak ada masa untuk bernafas, tetapi saya tidak peduli. Saya dikelilingi orang, produser, wartawan, peminat. Tapi kadang-kadang saya merasa sunyi juga. Namun, rasa sunyi itu saya tukar menjadi tenaga, menjadi inspirasi. Saya pikir, kalau saya bekerja cukup keras, semua orang akan terus mencintai saya. Saya masih ingat bau bedak pentas yang melekat di jaket kulit saya. Masih terasa panas lampu sorot yang menyilaukan mata. Setiap kali saya berdiri di bawah cahaya itu, saya rasa hidup. Saya rasa seperti Tuhan memberi saya tujuan untuk membuat orang tertawa, menangis, dan percaya pada kisah yang saya bawa. Tapi mungkin saya terlalu percaya pada cahaya itu, hingga saya tak pernah menoleh ke kegelapan di belakangnya. Ada satu malam yang saya takkan lupa. Malam di mana saya menerima anugerah pertama dalam hidup saya. Saya berdiri di atas pentas, mikrofon di tangan, mata saya mencari wajah ibu saya,
dalam lautan manusia. Saya melihat dia menangis, dan untuk kali pertama saya merasa diri saya berjaya. Semua orang bertepuk tangan, lampu berkelip, kamera berputar, dan saya fikir, inilah kebahagiaan. Saya tidak tahu, kebahagiaan itu hanya sementara, seperti bunga api yang indah sekejap, lalu hilang ke dalam gelap. Selepas malam itu, semuanya berubah. Tawaran datang tanpa henti, tetapi juga datang tekanan, gosip, dan rasa sombong yang saya tidak sedar mula tumbuh dalam diri. Saya mula kehilangan kawan, kehilangan masa, dan perlahan-lahan kehilangan hati. Saya masih ingat senyum orang yang saya sayang, senyum yang lama-kelamaan menjadi dingin setiap kali saya pulang lewat. Tapi waktu itu, saya fikir cinta akan bertahan selamanya. Saya fikir cahaya akan terus menyala. Saya tidak tahu, malam penuh sorakan itu, malam di mana saya berdiri di pentas dengan piala di tangan dan dunia di kaki, sebenarnya adalah titik mula bagi segala kegelapan yang menanti. Saya tidak tahu bahawa dalam cahaya paling terang itu, bayang saya juga mula memanjang. Kesawanan apabila cinta menjadi beban. Dia memasuki hidup saya seperti cahaya di hujung terowong. Lembut, sederhana, dan penuh doa. Tidak ada apa-apa yang dramatik pada mulanya, hanya dua jiwa muda yang percaya bahawa cinta boleh menyembuhkan segala-galanya. Saya masih ingat hari pertama kami bertemu di sebuah studio filem kecil di pinggir bandar. Dia bukan seorang pelakon, bukan juga seorang penggoda. Hanya seorang wanita dengan senyuman tenang dan mata yang melihat apa yang saya cari. Kedamaian. Hari-hari awal, kami dipenuhi dengan gelak tawa, sarapan pagi ringkas, dan pesanan ringkas sebelum saya pergi ke tempat kerja. Kadang-kadang, saya pulang lewat, tetapi dia masih menunggu di ruang tamu, tidur dengan skrip di tangannya. Saya diam-diam memandangnya, tersentuh melihat seseorang yang boleh mencintai saya tanpa syarat. Pada masa itu, saya fikir cinta kita cukup kuat untuk menahan dunia luar, tetapi saya silap. Semuanya telah berubah tanpa saya sedari. Jadual saya semakin sibuk, panggilan telefon tidak henti-henti. Dunia saya dipenuhi dengan lampu sorot, manakala dunianya semakin gelap dan sunyi. Awak buat penggambaran lagi? Dia bertanya pada suatu malam, suaranya mendatar, hampir tidak berbisik. Ya, jawabku ringkas sambil melihat skrip di tangan. Berapa lama lagi kali ini? Entahlah, mungkin sebulan, mungkin lebih. Dia menggeleng perlahan, tetapi aku tahu di sebalik senyuman kecilnya, sesuatu berlaku lagi. Dia tidur awal malam itu, dan buat pertama kalinya, saya tidak sempat mengucapkan selamat malam. Hari bertukar minggu, minggu bertukar bulan. Apabila saya pulang ke rumah, rumah itu terasa berbeza, lebih cerah, lebih sejuk. Di dapur, pinggan mangkuk masih tersusun rapi, tetapi bau makanan yang biasa menyapa saya sudah lama hilang. Kami makan tanpa banyak cakap. Kadang-kadang dia cuba mengungkit masa lalu, tetapi saya terlalu letih, terlalu hilang dalam dunia saya sendiri. Ada kalanya dia memandang saya lama, seperti cuba mencari sesuatu yang pernah dia tahu pada lelaki di hadapannya itu. Tetapi saya telah berubah. Mungkin dia juga pernah. Cinta kita, yang dahulunya hangat dan cerah, telah membeku, hanya tabiat yang tinggal, dan beban tanggung jawab semakin berat. Saya masih ingat malam pergaduhan besar pertama kami. Hujan turun dengan lebat, dan saya tidak pulang ke rumah sehingga lewat tengah malam. Dia berdiri di ruang tamu, matanya merah, tangannya menggenggam telepon. Saya nampak gambar awak dengan dia. Sekali lagi, katanya perlahan tetapi tegas. Saya cuba menjelaskan, tetapi suara saya tenggelam oleh guruh di luar. Awak jauh, Syamsul. Saya tak kenal awak lagi. Kata-katanya menyakitkan saya lebih daripada segala-galanya. Tetapi pada masa itu, saya tidak menjawab. Saya memilih senyap, dan senyap adalah yang perlahan-lahan membunuh segala-galanya. Hari demi hari, kami semakin berjauhan. Saya terus bekerja,
berlari dari satu set ke satu set, seolah-olah sibuk adalah alasan untuk tidak rasa bersalah. Sebaliknya, dia semakin diam, semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Kadang-kadang saya lihat dia duduk di ruang tamu, menonton TV tanpa bunyi. Di atas meja, secawan teh sejuk, itu sahaja jawabannya. Pada suatu malam, saya pulang lebih awal daripada biasa. Rumah itu gelap. Di atas meja, hanya terdapat secawan kopi dan sekeping kertas kecil yang bertulis, "Jangan risau, saya cuma perlukan masa." Lama aku duduk di situ sambil merenung cebisan kertas itu, sehingga perkataan itu kabur. Cincin perkahwinan di jari saya longgar, seperti menunggu masa untuk berlalu. Saya tidak tahu bila keadaan mula runtuh, tetapi saya tahu bahawa kita telah pergi terlalu jauh untuk berpatah balik. Beberapa hari kemudian, saya menjumpai timbunan gambar lama di dalam kotak di bawah katil saya. Dalam satu, kami ketawa di pantai, rambutnya bertiup di tiup angin. Saya tersenyum pahit. Di belakang foto itu, dia menulis, "Dengan cinta, tiada yang mustahil." Kini, kata-kata itu hanya tinggal kenangan. Dan setiap kali telepon berdering pada waktu malam, saya menunggu, tetapi tiada sesiapa di hujung sana. Hanya deringan, berulang kali, kemudian berhenti. Cincin itu akhirnya jatuh ke meja, bergolek perlahan sebelum berhenti di sebelah foto lama, di mana senyuman masih ada, tetapi cinta itu telah lama putus. Keruntuhan, apabila lampu padam, lampu pentas yang dulunya bercahaya, kini hanya tinggal kenangan. Saya masih ingat bunyi itu, tepukan, sorakan penonton, kilat kamera. Kesemuanya seperti oksigen, tetapi kini setiap kali saya mendengarnya di TV, dada saya sesak. Industri hiburan yang pernah menyayangi saya telah berpindah tanpa menoleh ke belakang. Nama saya perlahan-lahan hilang dari tajuk berita. Filem baharu saya ialah kegagalan box office. Tawaran berlakon telah dihentikan. Telefon saya jarang berdering, dan apabila berdering, ia hanya dari bank. Setiap pagi, saya bangun tanpa tujuan. Skrip kosong terletak di atas meja, ditutup dengan lapisan habuk nipis. Saya membuka langsir, cahaya matahari masuk, tetapi ia terasa sejuk. Kadang-kadang saya berdiri di hadapan cermin, merenung wajah saya. Kedutan di sekeliling mata saya. Rambut saya mula menjadi putih, dan senyuman saya tidak lagi sama. Adakah saya masih pengarah? Atau hanya bayangan seseorang yang pernah saya kenali? Saya bertanya, tetapi tiada jawaban. Di luar, dunia terus berputar. Generasi baru akan datang, muda, cantik, penuh tenaga. Mereka muncul di skrin, membawa semangat yang sama yang pernah saya miliki. Saya memerhati mereka dari jauh, di ruang tamu yang sunyi, sambil menghirup kopi sejuk. Kadang-kadang saya melihat diri saya di dalamnya dan berasa seperti saya merenung masa lalu yang tidak akan kembali. Saya mula hilang tidur. Malam berlarutan, dan setiap bunyi kecil seolah-olah bergema. Di kepala saya, imej lama terus berulang. Wajah penonton, suara bekas istri saya, anak-anak yang jarang saya lihat sekarang. Kadang-kadang saya cuba menulis lagi, tetapi setiap perkataan terasa berat. Saya tidak tahu sama ada saya mempunyai apa-apa lagi untuk dikatakan, atau jika semuanya telah dikatakan bertahun-tahun yang lalu. Suatu malam saya bermimpi tentang set filem lama. Saya berjalan di antara kamera, lampu dan pelakon muda. Mereka semua tersenyum kepada saya, tetapi apabila saya cuba bercakap, tiada bunyi yang keluar. Saya bangun dalam peluh sejuk, dada saya berdebar-debar. Badan saya semakin lemah, kadang-kadang lutut saya sakit apabila saya menaiki tangga. Doktor memberitahu saya untuk berehat, tetapi saya tahu ia bukan hanya badan saya yang sakit, terdapat luka lain jauh di dalam yang tidak boleh dijahit. Kadang-kadang saya berjalan di jalan, memakai topi supaya orang tidak mengenali saya. Tetapi sekali-sekala, seseorang akan menoleh. "Hei, inikah Syamsul?" Satu suara lelaki muda memanggil. Aku buat-buat tak dengar.
Dunia yang pernah saya cintai sekarang hanya membuat saya malu. Saya seperti seorang pelakon yang hilang dalam filem moden. Tidak tahu di mana saya berada. Saya masih ingat satu hari, duduk di sebuah kafe kecil, berhampiran rumah saya. Seorang lelaki muda datang kepada saya, tersenyum sopan dan berkata, "Abang, saya belajar membuat filem kerana saya melihat filem awak." Saya diam. Saya sepatutnya bangga, tetapi saya berasa kosong. Selepas dia pergi, saya hanya merenung ke dalam cawan kopi saya, memikirkan berapa ramai orang yang telah saya ilhamkan dan berapa ramai yang telah saya sakiti. Malam itu, saya membuka televisyen. Filem lama saya sedang dimainkan di skrin. Wajah saya muda, mata saya cerah, dan suara saya yakin. Saya memerhati dengan senyap, seolah-olah melihat orang yang tidak dikenali. "Mungkin saya hanya watak," bisik saya perlahan, "peranan yang saya mainkan selama ini, sehingga saya lupa siapa saya sebenarnya." Pada penghujung malam, saya menulis dalam buku nota kecil, bukan skrip, bukan idea filem, hanya nota ringkas. Apabila lampu padam, siapa yang akan melihat saya? Saya menutup buku nota itu perlahan-lahan, meletakkannya di atas meja dan mematikan lampu. Dalam kegelapan, hanya kedengaran bunyi kipas dan nafasku sendiri. Dan pada saat senyap itu, saya faham, lampu tidak pernah padam sekaligus. Mereka pudar, sedikit demi sedikit, sehingga yang tinggal hanyalah kegelapan, dan suara saya sendiri, bergema, pengsan, dalam kekosongan yang tidak berkesudahan. Detik kesedaran, debaran, tenang. Suatu pagi yang hening, dengan embun yang masih berlegar di ambang tingkap, aku menghidupkan radio lama di sudut bilik. Bunyi statik memenuhi udara sebelum perlahan-lahan menukar kepada lagu yang saya tahu. Lagu tema daripada salah satu filem lama saya. Suara itu lembut dan jauh, seolah-olah telah menembusi masa. Saya menutup mata saya. Hanya dalam beberapa saat, saya tidak lagi berada di dalam bilik kecil ini, tetapi di studio rakaman 20 tahun yang lalu, di tengah-tengah gelak tawa, kegairahan, dan cinta yang pernah saya miliki. Entah kenapa kali ini tiada air mata yang mengalir. Tiada penyesalan yang berat, hanya kekosongan yang damai, selepas laut, selepas ribut. Saya duduk diam, biarkan lagu itu tamat, dan buat pertama kali dalam masa yang lama, saya tidak merasa dikejar oleh apa-apa. Beberapa hari kemudian, ketika saya pergi membeli belah di pasar, seorang wanita separuh umur mengingatkan saya. "Abang Syamsul, saya ingat filem lama awak. Saya menonton dengan arwah suami saya. Kami baru sahaja berkahwin." Dia tersenyum, dan dalam senyuman itu, saya melihat sesuatu yang ikhlas. Bukan kekaguman, bukan simpati, tetapi kenangan. Dia tak minta gambar, tak minta autograf. Dia hanya berkata, "Terima kasih kawan saya, kerana kisah anda menjadi sebahagian daripada hidup kami." Kata-kata itu membuatkan saya berhenti. Mungkin saya terlalu sibuk mencari makna yang lebih besar, sehingga saya lupa bahawa kewujudan saya pernah membawa sedikit cahaya kepada seseorang. Dan mungkin itu sudah cukup. Malam itu saya membuka kotak lama di bawah katil saya, kotak yang saya elakkan selama ini. Di dalamnya terdapat gambar lama. Saya, dia, dan kanak-kanak di tepi pantai. Semua berseri. Saya menyentuh foto itu dengan ringan, merasakan seolah-olah masa telah berhenti. Tiada lagi penyesalan, hanya diam. Kesunyian yang tidak lagi menakutkan. Ia mempunyai bunyi seperti rentak penerimaan. Saya faham ada kerugian yang tidak perlu dibayar ganti rugi. Diakui sahaja. Ada barang pecah yang tidak perlu dibaiki, dibiarkan begitu saja. Seperti retak pada pasu seramik lama, tempat cahaya meresap masuk. Saya menutup kotak itu, kemudian melihat keluar tingkap. Matahari mula meninggi, memancarkan sinar lembut di dinding bilik. Saya tersenyum, ringkas, tanpa sebab sama sekali. Saya tutut sama ada saya akan menulis, berlakon, atau kembali ke skrin besar.
Tetapi entah bagaimana saya tidak lagi merasakan keperluan. Dunia terus berjalan dan saya, buat pertama kalinya, tidak berasa ketinggalan. Di luar, burung berkicau perlahan, angin bertiup melalui tingkap. Dan pada ketika itu, saya tiba-tiba faham. Senyap juga ada bunyi, kita hanya perlu senyap untuk mendengarnya. Malam itu, angin membawa haruman hujan yang baru berhenti. Saya perlahan-lahan menyusuri lorong kecil di belakang pentas lama, tempat yang menjadi saksi sepanjang hidup saya. Pentas itu kini usang, dinding mengelupas, tempat duduk berhabuk, bau cengkih kuat. Tapi entah kenapa, langkahku masih tahu jalan pulang. Saya menolak pintu yang berat dan berderit itu, dan seketika kegelapan jatuh. Di tengah-tengah bilik itu, pentas yang dahulunya dipenuhi cahaya kini menjadi gelap. Saya berdiri di sana untuk masa yang lama, membiarkan kesunyian bercakap. Mungkin disinilah semuanya bermula, dan juga di mana, secara senyap-senyap, ia berakhir. Saya melihat sekeliling, bayang-bayang di kerusi penonton kelihatan seperti hantu masa lalu. Disitulah beribu-ribu muka pernah memandang saya, bersorak, ketawa, menangis. Kini hanya ada udara sejuk dan bergema tapak kaki saya sendiri. Saya menutup mata saya. Dalam kegelapan, suara lama bergema, suara pengarah memanggil, kru berlari, peminat memanggil nama saya. Saya hampir dapat mendengarnya dengan jelas, seolah-olah tiada masa berlalu. Potong, hebat, Syamsul. Kami mendapat pukulan terbaik malam itu. Abang, boleh saya ambil gambar? Aku tersenyum lemah. Semua suara itu kini hanya bergema di kepala saya. Dan di antara gema itu, saya mendengar suara yang paling saya ingat, lembut, samar-samar. Pulang awal malam ini. Suara itu, suaranya, masih hidup di sudut ingatan saya. Tidak pernah benar-benar mati. Aku duduk di tepi pentas, tanganku menyentuh lantai kayu yang sejuk. Setiap inci tempat ini pernah menyimpan cerita. Setiap jejak di atasnya adalah satu bab dalam hidup saya. Saya telah jatuh di sini, menangis di sini, ketawa sehingga saya lupa diri. Saya disayangi di sini, dan kemudian kehilangannya di tempat yang sama. Kadang-kadang saya tertanya-tanya, adakah orang benar-benar hidup dua kali? Sekali apabila mereka mengejar impian mereka, dan sekali lagi apabila mereka melihat kembali apa yang tinggal dari impian itu. Jika itu benar, maka malam ini saya hidup untuk kali kedua. Bukan sebagai pengarah, bukan sebagai pelakon, tetapi sebagai saksi kepada diri saya sendiri. Saya perlahan-lahan berdiri, berjalan ke arah tengah pentas. Di sana, di tempat terang yang pernah menjadi pusat perhatian, saya berdiri. Tiada kamera, tiada lampu sorot, tiada tepukan. Hanya saya dan suasana yang syarat dengan kenangan. Saya mengangkat tangan seolah-olah masih ada kru film di hadapan saya. Kamera sedang bergolek, bisik saya. Tiada siapa menjawab. Tetapi dalam hati saya mendengar suara saya sendiri. Berlakon. Dan kemudian saya melihat sesuatu, cahaya kecil, datang dari sudut bilik, perlahan-lahan cerah, menembusi debu menari di udara. Lampu pentas yang kosong. Entah bagaimana, tiba-tiba menjadi hidup. Cahaya memenuhi ruangan itu, menimbulkan bayang-bayang di barisan tempat duduk penonton, memantulkan sinaran cahaya lembut ke wajah saya. Saya berdiri diam, merenung lurus ke hadapan. Di auditorium yang kosong, seolah-olah disitulah beribu-ribu mata pernah memerhati. Lihatlah saya sekarang, saya berbisik, bukan lagi orang yang mereka kenali, bukan lagi bintang, bukan lagi bayang-bayang. Pada saat itu saya menyadari, ada lampu yang tidak padam kerana elektrik terputus, tetapi kerana jantung sudah berhenti, mahu menghidupkannya. Ada peringkat yang tidak ditutup kerana persembahan sudah tamat, tetapi kerana tiada sesiapa lagi untuk bercakap. Saya perlahan-lahan menuruni tangga, melepasi tempat duduk kosong,
mendengar tapak kaki saya sendiri bergema, ketuk, 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 seperti rentak masa yang perlahan. Dengan setiap langkah, saya merasakan sebahagian daripada diri saya cair ke angkasa, lebih lembut, beransur-ansur hilang. Saya berhenti di pintu keluar, menoleh ke belakang pentas untuk kali terakhir. Lampu masih menyala, berkelip-kelip, tidak cukup terang untuk melihat dengan jelas, tetapi cukup untuk saya melihat dengan jelas. Di tengah-tengah pentas, tempat saya berdiri tadi, masih terdapat cetakan kasut lama di atas lantai berdebu. Saya menyentuh perlahan-lahan bingkai pintu sambil tersenyum. Mungkin kita tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat yang pernah membuat kita percaya kita wujud. Di luar, hujan turun lagi. Setiap titisan seolah-olah menyentuh degupan jantungku yang tenang. Saya berjalan, tangan di dalam poket saya, tidak membawa apa-apa. Tidak marah, tidak gembira, hanya diam lembut. Apabila saya sampai di hujung jalan, saya berpatah balik semula. Lampu pentas jauh masih menyala, samar-samar ditelan hujan, tetapi tiada sesiapa di situ. Tiada bunyi, tiada bayang, hanya angin yang bertiup melalui tingkap yang separuh terbuka. Dan entah kenapa hati saya terasa panas. Seolah-olah cahaya itu adalah selamat tinggal terakhir. Atau mungkin jemputan untuk kembali suatu hari nanti apabila semua kesakitan telah bertukar menjadi debu. Aku berjalan sambil memerhati jalan yang licin. Setiap langkah bergema dalam kegelapan, perlahan tetapi pasti. Saya tidak tahu kemana saya pergi, dan saya tidak peduli. Kerana seolah-olah alam semesta ingin memberi saya saat yang abadi. Saya berhenti, tersenyum, dan dalam bunyi hujan yang tidak menentu, berkatalah berbisik perlahan. Mungkin saya masih menunggu seseorang memanggil nama saya di dalam khansan yang sudah lama tidak berpenonton. Dan ayat itu melebur ke dalam malam, seperti nafas terakhir peranan yang berlangsung seumur hidup. Meninggalkan gema yang tenang, berlarutan, dan selamanya tidak berkesudahan.